السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النبي كريم وآل كرام. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertamanya dan selama-lamanya, marilah kita melafazkan kesyukuran kita kerana Allah SWT dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada malam ini untuk kita mendengar beberapa ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita mengetahui apakah yang patut kita buat di atas muka bumi Allah SWT sebelum kita balik bertemu dengan Allah SWT. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dalam bab fadilat memberi makan dan berbudi baik, berakhlak baik. Yang lepas kita dah baca dah beberapa kisah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan memberi makan kepada tetamu dan juga berakhlak atau berbudi baik, berakhlak baik. Yang akhir kita dah sentuh dah tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika ditanya oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang lebih banyak memasukkan orang dalam syurga? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa kepada Allah dan husnul khuluq, iaitu baik akhlak ataupun baik budi. Lalu ditanya, apakah amalan yang kebanyakan memasukkan orang dalam neraka? Jawab Nabi SAW, kedua lubang, iaitu mulut dan kemaluan, dan su'ul khuluq, iaitu akhlak yang buruk, biadab dan tidak berakhlak. Ini Nabi ditanya dengan sahabat, apa amalan, apakah amal yang masukkan orang dalam syurga? Kebanyakannya iaitu takwa kepada Allah, ataupun yang kita bincang lepas, takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Bila kita bercakap ingat Allah, kita berfikir ingat Allah, kita buat sesuatu ingat Allah, kita kerja ingat Allah, sentiasa ada Allah. Dalam semayang ingat Allah, luar semayang ingat Allah, kita seorang-seorang ingat Allah, kita tengah ramai ni ingat Allah, takwa kepada Allah, ingat, sentiasa ingat kepada Allah. Satu sifat yang paling membanyakkan orang atau amal yang paling banyak masukkan orang dalam syurga, takwa Allah, sentiasa ingat kepada Allah SWT. Dan yang kedua, bukan sekadar ingat, iaitu husnul khuluq, iaitu akhlak yang baik. Kita dengan orang, yang lepas kita dah cerita dah, kita dengan orang kita baik, dengan adik-beradik kita baik, dengan jiran kita baik, dengan pekerja-pekerja kita baik, dengan kawan-kawan kita katakan sekelas ataupun satu kerja dengan kita baik. Semuanya, tak ada pun yang kita menyebabkan orang marah, orang benci dengan kita. Itu yang disebutkan tadi, takwa Allah dan juga husnul khuluq, iaitu akhlak yang baik, yang amalan yang banyak memasukkan orang dalam syurga.
Bila ditanya apakah amalan yang banyak memasukkan orang dalam neraka, jawab Nabi SAW, yang pertama 2 lubang, iaitu lubang mulut dan juga kemaluan. Mulut, datang dari sini cakap bohong, fitnah, ribah. Yang lepas kita dah belajar dah ribah kan, buka aib orang. Benda tu ada pada dia, tapi dia tak suka orang cerita pasal diri dia depan orang. Itu ribah. Seperti mana yang kita baca yang lepas, ada seorang datang, perempuan datang jumpa Nabi SAW, makcik tu pendek. Aisyah kata, pendeknya makcik ni. Rasulullah kata, wahai Aisyah, jangan ribah, jangan buka aib orang. Walaupun benda tu ada pada dia, tapi dia tak suka orang ngelor dia. Kalau kita gelor lah kan, nampak je sikit hitam, pak tam. Nampak je sikit boncit, pak mat boncit. Nampak je juling kan. Macam tu lah, gelorkan orang. Sedangkan orang tak suka. Itu namanya ribah. Ribah ni dosa besar. Dosa besar. Kalau benda tu tak ada pada dia, kita cerita pula tu fitnah. Benda tu tak ada pada dia, benda tu tak boncit, dia kata boncit. Benda tu tak juling, dia kata juling. Benda tu tak pekak, dia kata pekak. Tak ada pada dia, tu fitnah. Tu tak boleh, tak juling lagi tak boleh. Kan? Atau mengumpat. Kan? Atau banyak lagi. Kan? Bohong dan sebagainya. Dusta. Tu mulut. Dan kemudian kemaluan. Ni kemaluan ni banyaklah kan. Sama ada kemaluan tu jenis yang kita katakan hubungan seks dan sebagainya, ataupun kita katakan kita tak jaga kebersihan. Antara Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata kebanyakan orang yang diseksa dalam kubur sebabkan kencing tak tus, kencing tak bersih. Kencing tak bersih. Pastikan kita ni kencing ni bersih, berdehem, Nabi kata kan. Pastikan kita jangan sampai kita dah kencing je, nak berdiri pula tu, bila kita cangkung, bila kita rokok, bila kita sujud, kencing keluar, air kencing keluar, dah tak nak pula. Bila dah kena spender, kotor tak kotor, najis, bawa pergi semayang. Kencing ke tak kencing ke, seminggu sekali ke sehari sekali. Seminggu sekali teruk no kan. Seminggu sekali baru tukar spender, apa kak teruk ni kan. Sehari sekali tukarlah kan. Asal dah bau tu kan, tak nama bau kain, bau lain kan. Tukarlah. Sebab tu bersih kita, nak bersihkan kita tadi. Waktu Nabi kata kan, jangan sampai kita di kemaluan kita, sama ada zina tu lah, liwat satu hadah, dan juga kemaluan ataupun yang disebutkan tadi dengan baul, ataupun dengan kencing tak tus. Dan su'ul khuluq, su'ul khuluq iaitu busuk akhlak dia, biadab dan tidak berakhlak. Dengan siapa pun kita, jangan sampai kita biadab dengan orang, dengan jiran, dengan nama ayah lebih lagi lah kan. Ini kita dah bincang panjang lepas kan. Aisyah radhiyallahu anha juga daripada kedua ibu dan ayahnya berkata, baik budi dan baik dengan jiran, baik akhlak, baik dengan jiran, dan menghubungi kaum kerabat, itu semuanya memakmurkan tempat masyarakat dan menambahkan umur, meskipun yang berbuat itu orang-orang pelacur dan juga bukan Islam. Aisyah kata, bapak dia pun kata, mak dia kata, Sayyidina Abu Bakar pun kata, sesungguhnya kalau nak baik masyarakat ni, kena jaga akhlak. Baik dengan jiran. Akhlak kita dah baik dah,
kita baik pula dengan jiran. Kemudian menghubungi kaum kerabat. Hubungan kita dengan kaum kerabat pun kena jaga. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita semua ada sifat ini, aman masyarakat. Saya jaga diri saya jaga jiran-jiran saya jaga adik-beradik saya, kaum kerabat saya. Dan semua ni memakmurkan masyarakat. Saya jaga saya, Hadi jaga mungkin Hadi, dan Pak Imam dan pengurusi semua jaga masing-masing dengan tanggungjawab masing-masing. Jaga diri masing-masing, jaga akhlak masing-masing, jaga jiran masing-masing. Jangan sampai bergaduh, jangan sampai bermasam muka. Sama jaga. Yang baik ia kita buat, dan juga jaga kita katakan adik-beradik kita, kaum kerabat. Saya dah sebut yang lepas kan, kaum kerabat ni ada 3. Adik-beradik kita, adik-beradik abah, adik-beradik mak. Jaga sungguh-sungguh supaya kita dapat je ni, masyarakat akan aman. Yang kedua, menambah umur. Sebab tak ada masalah. Kita tak ada masalah dengan jiran, tak ada masalah dengan adik-beradik, tak ada masalah. Bila tak ada masalah, tak ada tekanan, tak ada tension. Bila tak ada tension, senang, relax je. Bangun pagi, sembahyang subuh, tak ada fikir lain kan? Kemudian pergi ke pasar, balik, sembahyang duha kan? Baca Quran, tidur sekejap, hairullah. Macam tu, tenang je. Tak ada pun isu yang begitu sakit kepala nak mikir kan? Sebab gaduh dengan jiran, nak keluar tak boleh, gaduh dengan adik-beradik, nak telefon pun tak boleh, segan, takut. Nak pergi rewang pun tak reti sebab orang tak ajak kita, sebab kita teruk. Macam-macam ni. Ni tak nak macam ni kan. Tapi kalau kita tak ada masalah dengan orang, macam yang lepas kan saya sebut. Kalau kita lah ada masalah dengan orang, kalau kita ada masalah ataupun kita ada ni contoh kan, kita ada masalah, kereta kita down, kereta kita pancit dekat na'udzubillah lah kan, Kak Bakri ni kan. Tapi kalau Kak Bakri ada adik-beradik kita Kak Bakri ni, tapi bergaduh, agak-agak telefon tak dengan Long ni, Assalamualaikum Long, pancit tayar lah Bakri Batu 3 ke Bakri Batu 5 ni kan, pancit tayar lah, boleh tak tolong bawakan apa kan, aku tak bawa langsung ni, tak ada apa ni kan? Nak jack pun tak ada jack ni, boleh tak tolong? Boleh, tak masalah, tunggu sekejap aku bawa kan. Itu kalau kita baik, ataupun kalau kita dekat dengan jiran, baik dengan jiran. Tapi kalau kita jauh dengan Long, jauh dengan adik-beradik, jauh dengan jiran-jiran, orang nak tolong, tengok je dekat tepi, padan mukanya, jahat no. Sebab kita tak jaga. Kita, orang tahu kita akhlak buruk. Tak nak macam tu kan. Meskipun yang buat itu orang-orang pelacur ataupun bukan Islam. Meskipun yang buat tadi baik dengan jiran, baik dengan akhlak dia baik, yang buat tu orang bukan Islam. Dia jaga akhlak dia, dia jaga jiran dia, dia jaga adik-beradik dia. Kita lama dah duduk dengan pakcik ni kan? Pakcik Aseng ke kan, dah 20 tahun, 30 tahun, satu taman dengan kita duduk, dia tak pernah buat hal dengan kita. Kadang-kadang kita keluar, uncle apa khabar, walaupun dia bukan Islam, tapi dia jaga akhlak dia. Kita akan rasa kalau dia sakit pun kita nak pergi kalau dia meninggal pun susah pun kita nak bantu Sebab apa? Sebab akhlak dia baik. Tapi kalau akhlak dia tak baik, bukan kata bukan Islam pun kita tak pergi. Sebab tu nak kena jaga sungguh-sungguh tentang yang disebutkan betul kata Sayyidina Aisyah berkenaan dengan apa yang disebutkan baik budi dan baik dengan jiran
dan juga menghubungi kaum kerabat itu semuanya memakmurkan tempat masyarakat dan menambah umur, meskipun yang buat itu orang-orang yang pelacur ataupun bukan Islam. Atta bin Abi Rabi'ah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika kami 10 orang sahabat, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, Mu'az, Huzaifah, Abu Sa'id dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu di masjid, tiba-tiba datang seorang pemuda daripada Ansar memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu duduk dan bertanya. Sahabat-sahabat tengah duduk, datang seorang sahabat duduk. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya nak tanya ni. Silakan. Nabi selalulah. Nabi tak pernah tolak bila sahabat nak tanya. Sebab sahabat-sahabat masih lagi nak belajar. Nak belajar tentang Islam, belajar tentang apa yang dia belum faham. Siapakah mukmin yang paling afdal, yang lebih afdal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq, iaitu yang terbaik akhlak budi pekertinya. Mukmin dah baik dah, yang lebih baik apa? Jaga akhlak yang baik. Lalu ditanya, dan siapakah yang lebih sempurna pemikirannya dan lebih tepat perhitungan dia? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih banyak ingat akan mati dan lebih banyak persiapannya untuk mati sebelum tiba dia. Mereka lah yang sempurna pemikiran dia. Yang paling okey pemikiran dia ialah orang yang sentiasa ingat akan mati dan bersedia untuk menghadapi kematian dan mencari bekal untuk menghadapi kematian. Itu yang paling baik pemikiran dia, kata Nabi SAW. Sebab kita tak ada apa. Kita hidup ni apa? Kalau hidup kerana makan, kenapa makin banyak makan, makin banyak mati? Kalau hidup kerana harta, kenapa makin orang banyak harta, mati? Kenapa hidup? Kalau hidup kerana pangkat, kerana makin tinggi pangkat, mati. Tujuan kita hidup bukan sebab benda tu. Tujuan kita hidup untuk ibadat kepada Allah, tanda kita syukur pada Allah telah hidupkan kita. Dan juga tanda kita patuh kepada Allah setelah kita mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tujuan kita hidup tanda syukur, tujuan kita hidup beribadat, beramal. Di mana yang biasa saya sebutkan, beragama, beramal ini adalah full time kita. Semayang dalam dunia ni, semayang, baca Quran, patuh pada Allah, tu full time kita. Lebih-lebih lagi semayang 5 waktu, tu tiap-tiap hari jangan tinggal. Susah macam mana pun jangan tinggal. Islam belajar dah, tak boleh diri, duduk. Tak boleh duduk, baring, macam itu lah. Sampai jangan tinggal semayang. Ini keadaan kita kan. Sebab tu tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, pastikan hidup kita ni itu full time kita. Baca Quran, zikir. Part time, bila dah ada kosong, maka kita cari rezeki. Contoh daripada pukul 8 sampai pukul 5 tak ada kerja kan, ataupun tengah-tengah tu kan, sampai pukul 12 kerja untuk cari nafkah. Kemudian pukul 2 sampai pukul 5 untuk naik nafkah lagi, kan asar, mayang lagi. Tu part time kita patutnya. Tapi sekarang ni sudah tukar. Dunia jadi full time kita, akhirat dah jadi part time.
hinggakan kita tidak serius dalam ibadat kita. Di samping pula dengan syaitan, di samping pula dengan musuh-musuh Islam yang ingin menjauhkan kita daripada agama kita. Ini tak nak. Waktu diingatkan kepada kita ni kena hidupkan jiwa kita. Sentiasa ingin hidupkan jiwa kita dengan Quran. Jangan tinggal Quran. Waktu Nabi ingatkan kepada kita, ada dua tempat kalau kita ni rasa down, kita rasa lemah, nak ibadat ni rasa lemah, semayang tak rasa khusyuk, baca Quran tak rasa seronok, zikir tak rasa sedap, masih nak tidur je, buka je Quran 5 minit ngantuk, ataupun tak rasa seronok nak semayang. Pergi dua tempat, kita nak cas balik. Yang pertama sekali, pergi ziarah orang sakit. Kita sihat, tengok orang sakit, Allahu Akbar, kalau aku dah terlantar macam ni agaknya, dengan wire macam ni, dengan tempat kencing macam ni, aduh, dengan pakai pampers ni, tak dapat aku semayang dah. Tak nampak dah muka aku kat Bakri Betul 5 ni, surau masjid ni. Ish, tak tahu nak kata kan. Macam tu lah kan. Nabi suruh ingat, pergi ziarah orang sakit. Sebab apa? Sebab kita nak bersihkan hati kita, supaya kita rasa seronok, kita rasa terima kasih. Ada lagi masa, ada lagi masa nak ibadat pada Allah SWT dengan nikmat sihat kita ni. Ada masa lagi kita nak semayang subuh berjamaah. Ada masa lagi untuk kita rasakan kita seronok nak baca Quran, sebab kita ada masa. Orang lain dah tak ada masa. Orang lain dah tak ada masa dah. Ada yang sakit, ada yang stroke, ada yang macam-macam ni. Ada yang sibuk dialisis. Kita alhamdulillah sihat, tapi tak rajin buat. Sihat, tapi tak nak buat. Sihat, tapi tak rebut-rebut nak buat. Kita saya dan tuan-tuan lah. Kadang-kadang yazid wa yankus, kejap naik, kejap turun. Iman ni lah iman. Tak yang semangat, tak yang tak, nantilah, kejap lagi lah kan. Biasa lah. Waktu Nabi ingatkan kepada kita, nak cas iman kita, amalan kita, ziarah orang sakit. Waktu sunnah Nabi SAW, bila jumpa ataupun dengar je orang sakit, pergi. Kadang-kadang kat situ ada doa dia. Terima kasih Ji, doakan saya, mudah-mudahan balik pada haji. Kita doakan dia, senangkan dia dalam masa yang sama. Sebab tu ulama ingatkan kepada kita ni kadang-kadang minta pada Allah sihat, tapi Allah bagi pada kita orang yang sakit. Ya Allah, sihatkan aku ya Allah. Tapi yang datang pada kita bukan orang sihat, orang sakit-sakit semua datang. Supaya apa? Supaya kita jaga diri kita jangan sampai sakit. Kita dah tengok dah kawan kita macam tu, tapi kita tak jaga diri kita. Macam mana nak sihat? Tu contoh imbalan yang Allah nak bagi pada kita. Allah datangkan kawan-kawan kita yang sakit, kita pergi, kita rasa patutnya aku jaga diri aku macam tu, jangan sampai jadi macam tu. Tengok kan kita, kalau aku lah kena potong kaki katnya macam mana. Nak minum lagi teh ais, rasa lagi kan teh tarik dan sebagainya, macam-macam lagi. Tu sebab Allah, kita minta sihat. Allah memang nak bagi sihat,
Tapi Allah datangkan orang-orang yang sakit untuk kita apa? Untuk kita rasa syukur pertama sekali. Dua, berhati-hati dengan kesihatan. Allah bagi kita, Allah kita minta pada Allah, ya Allah nak bagi aku kaya, ya Allah. Allah datangkan orang-orang miskin pada kita. Sebab apa? Kita belajar daripada sifat dia. Kita belajar macam mana nak infak. Kita belajar macam mana nak bagi zakat, sedekah. Kena pula Nabi kata infak yunfik. Jika kamu infak, kamu akan ditambah. Allah jawab macam tu je. Kalau kamu nak kaya, macam tu lah. Bantu orang miskin, tolong orang miskin. Maka kalau kamu tambah, kamu banyak sedekah, banyak pelajari apa yang sifat yang ada pada mereka, maka kamu akan cepat kaya. Bukan itu sipir Allah. Selain itu kena usaha. Ni usaha lebih dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan rahmat oleh Allah SWT. Itu tujuan kita hidup. Yang kedua, bila kita rasa down sangat, pergi kubur. Tempat yang kedua Nabi kata pergi kubur. Kita masih lagi ada masa lagi. Macam kita tadi ada sihat, kita masih ada lagi ruang-ruang sikit-sikit untuk ibadat berbanding sahabat kita yang dah tak ada kat Baki Batu 6 tu. Tak ada masa dah. Masa tu buku dah tutup. Kita belum lagi ni. Agak-agak ni kalau kita, biasa saya sebut, agak-agak lah kalau mati pukul 10 malam ni, kat mana kita? Syurga Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruskan. Macam baru ni kan, Roma Irama dia kata dalam TV kan, adakah kamu ni dah bersiap untuk mati? Adakah kamu ni dah bersiap untuk mati? Ya, siap. Siap tu. Kami dah siap. Macam mana semayang kamu? Adakah kamu cukup semayang kamu? Dia kata. Tak cukup. Kadang-kadang. Kalau kadang-kadang bukan siap untuk mati, itu nak bunuh diri. Mudah-mudahan insya-Allah dengan amalan-amalan, orang tu jawab, dengan amalan-amalan ni, amalan-amalan yang lain boleh tampungkan semayang saya yang tak cukup. Wah, dia kata teruk no ni. Ni nak mula ceramah ni, dia kata. Nabi pernah kata dalam hadis Nabi SAW, dia kata amalan yang pertama ditanya di padang mahsyar adalah solat. Maka kalau solat itu tidak diterima, maka amalan yang lain tak diterima. Macam mana kita kata kita nak bantu dengan sedekah kita, baca Quran kita, wakaf kita, tapi semayang kita tak jaga. Kalau semayang tak sebagai tiang agama tak diterima, maka amalan yang lain Nabi kata tak diterima. Sebab tu berhati-hati kita dalam kita beramal. Sebab tu penting kita ingat mati. Sebab tu ulama ingatkan kepada kita, kita ni bukan takut mati. Orang Islam bukan takut mati, tapi orang Islam takut apa yang berlaku selepas kematian. Lepas kematian, agak-agak kalau ada mayat kan, tengok kalau akulah tempat yang dibungkuskan tu, agak-agak macam mana agaknya. Tengok orang mandi mayat kan, uish, tengok muka kita pula kat situ kan, rasa-rasa macam mana agaknya kan. Kita tahu. Sebab tak tahu itulah kita kena usaha sampai boleh. Usaha sampai boleh. Bila nak tahu boleh?
Bila dah mati baru tahu boleh. Selagi hidup ni, usahalah betul-betul sembahyang kita, baca Quran kita, zikir kita, amalan kita, puasa kita, akhlak kita, buat baik kita. Jangan berhenti. Itu tadi. Lalu Nabi menghadap kepada kami. Habis dah semua dah, budak-budak orang Ansar tadi pernah berhenti, dah tersenyap kan. Maka ditanya, maka Nabi menghadap kepada kami. Lalu dia kata, wahai Muhajirin dan Ansar, 5 macam jika kamu telah diuji dengan itu, dan saya berlindung dengan Allah semoga tidak mendapatnya. Dalam arti kata lain, wahai Muhajirin dan Ansar, berhati-hati dengan 5 ujian Allah, dan saya doa kalau kamu tidak diuji dengan itu. Apa dia? Yang pertama, tidak terjadi pelacuran pada suatu kaum sehingga terang-terangan, melainkan akan menjalar di tengah-tengah mereka wabak taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada dahulu sebelum daripadanya. Ujian yang pertama apa dia? Tiada terjadi pelacuran di dalam sesuatu kaum sehingga terang-terangan, terang-terang, syak ada hotel pula tu, syak ada penjagaan pula tu, rumah urut, macam-macam ni, terang-terangan. Melainkan akan menjalar di tengah-tengah mereka wabak taun dan juga penyakit-penyakit yang belum pernah ada di dahulu ataupun ada dahulu sebelum daripadanya. Sebelum ni tak ada, tiba-tiba ada penyakit AIDS, ada penyakit taun dan sebagainya, sebab daripada pelacuran ataupun yang disebutkan dengan menjadi pelacuran satu kaum hingga terang-terangan. Kena pula sekarang kan, terang-terangan berniaga, dah jadilah. Kemudian dah tahu dah, tahun 2018 tiap dalam surat khabar sendiri sebut anak luar nikah 250,000, anak tak sah taraf, sama lah tu, anak zina lah tu, ada 250,000 lahir pada tahun tersebut. Ni yang akan berkawan dengan anak kita, ni yang akan berkawan. Nak cerita apa ni? Nak cerita bukan cerita masalah budak tu, masalah akhlak dia, masalah betapa runcingnya masalah zina, masalah zina yang berlaku. Yang kedua, dan tiada mencuri ukuran timbangan melainkan ditimpa oleh 2 bahaya, iaitu beratnya belanja hidup dan kezaliman pemerintah. Yang kedua, dan tiada mencuri, bila berlakunya kecurian ukuran dan timbangan. Ukuran apa? Ukur tanah, contoh kan, mula-mula ukur seekar setengah, tiba-tiba lepas 2 bulan jadi 2 ekar pula. Mana tu? Ulur lah, dek kopi. Batu alih batu sepadan. Jadi ada lah, ada berlaku. Dan berat ataupun timbangan, mencuri timbangan. Mana mencuri timbangan? Sama ada tukar, itu apa? Tempat timbang tu daripada ni tukar, alih sikit, ataupun yang saya sebut, jual buah atas cantik, buah bawah busuk, sodok bawah perap masuk dalam beg plastik. Rupa balik-balik tengok-tengok, beli 2 kilo dapat 1 kilo je makan, yang lain semua busuk.
duku ke, lansat ke, contohlah kan. Ataupun yang biasa saya sebut kan, bila kita beli ayam, pagi-pagi dia dah siram ayam dengan air. Wah, ingatkan segor ni, segor ayam ni kan, nak bagi segor. Kemudian dia timbang. Timbang 2 kilo. 2 kilo bang, buang bulu 1,5 kilo. Tu keadaan dia. Ini apa? Nak bohong ataupun nak mencuri timbangan. Melainkan kalau buat benda ni, berleluasa benda ni, maka kata Nabi akan ditimpa oleh 2 bahaya. Yang pertama, beratnya belanja hidup. Memang kena tipu. Memang barang mahal. Bila barang mahal, memang susah. Dan yang kedua, kezaliman pemerintah. Kezaliman pemerintah. Benda ni berlaku, maka kalau tak dibiarkan ataupun tak diambil tindakan siapa? Kuasa. Tapi kalau penguasa tak ambil tindakan, maka dia akan jadi kezaliman pemerintah. 3, dan tiada menahan wang zakat, melainkan akan dihentikan hujan daripada langit, dan andaikan tidak ada binatang, nescaya tidak akan hujan untuk selama-lamanya. Bala yang ketiga kata Nabi, iaitu apabila tak keluar zakat. Bulan 12 itu hari kan, patutnya bayar cukup kira, bayar zakat. Zakat pendapatan, gaji setahun ni, bayar tak? Cukup haul tak? Berapa haul dia, berapa kiraan dia kalau nak kena bayar zakat? Katalah 1,500 kali dengan 12 bulan, mungkinlah 18,000. Cukup haul dia berapa? Mungkin 12,000. Kena bayar zakat tak? Bayar. Kita pernah bayar tak zakat pendapatan? Zakat emas perak, zakat perniagaan, zakat pertanian. Nampak macam orang ada kena sangkut. Sebab tu kena perhatikan diri kita ni ada sangkut paut tak. Nampak macam 10 ekar, 10 hektar kelapa sawit. Tu pendapatan ke pertanian? Dua-dua tu kena ada zakat. Bayar tak? Saya dah 10 tahun tak pernah bayar pun. Ada minta, kena minta ke? Kena bayar ke? Sudah. Nabi kata kalau tak nak bayar zakat ataupun menahan wang zakat, melainkan akan diberhentikan hujan daripada langit. Kemarau. Berhenti hujan, panas. Lepas tu marah, kenapa panas ni? Pasang ekor panas. Ni keadaan. Andaikan tidak ada binatang, nescaya tidak akan turun hujan. Nasib baik ada binatang. Nasib baik ada pokok, ada makhluk lain. Kalau nak harapkan manusia, Allah dah berhenti daripada turunkan hujan. Dan tiada menyalahi janji Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan dijajah oleh musuh mereka daripada agama yang lain. Nabi kata siapa yang menyalahi janji Allah, menyalahi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langgar perintah Allah, langgar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan dijajah oleh musuh mereka daripada agama yang lain. Nabi dah sebut dah 1400 tahun yang lalu dah. Kalau kita langgar perintah Allah, langgar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dijajah oleh musuh kita daripada agama yang lain. InsyaAllah nanti kita sambung sikit. 2 lagi ni.
kasih. Ini bulan berapa bulan ni? Tak lipat. Ada. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi at-tahmid was-salatu al-qa'imah anta sayyidina Muhammad rasulullah. Baba InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Kata Nabi SAW, dan tiada meninggalkan hukum dan tiada menyalahi janji Allah dan ajaran Rasulullah SAW, melainkan akan dijajah oleh musuh mereka daripada agama yang lain. Nabi kata, siapa yang menyalahi janji Allah, tak buat, tak ikut perintah Allah dan tak ajaran Rasulullah SAW, mereka akan dijajah oleh musuh daripada agama yang lain. Jelas. Kalau kita sendiri yang mengucap 2 kalimah syahadat pun tak pertahankan agama kita, tak pertahankan Allah, tak pertahankan apa yang ada dalam Quran,
hukum-hukum yang ada dalam Quran, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, maka orang akan nampak kita tak ada, kita katakan kita tak ada hormat dengan agama. Bila orang Islam sendiri tak hormat dengan agama, tak hormat dengan Allah, maka orang lain akan pijak kita. Maka orang lain akan pijak kita. Tapi kalau kita betul-betul ingat, patuh dengan Allah, patuh dengan Rasulullah SAW, hinggakan bila Rasulullah dihina, ramai ribuan orang yang, walaupun kita katakan lukisan, serban letak bom, Rasulullah SAW, beribu orang buat tunjuk perasaan. Sebab tu orang putih kata, saya cukup hormat dengan orang Islam sebab mereka ni cukup jaga ataupun cukup jaga kepercayaan mereka. Kalau kita pun dia katakan, kalau ni pun, kalau kita orang pakai baju kata baju, kita katakan baju tulisan dekat London pun, dia kata Jesus is gay pun, kita rasa mungkin tak ada apa-apa. Tapi jangan kita tulis, kita hina Nabi Muhammad, kita hina Allah, orang Islam akan bangkit. Daripada situ je pun ramai orang putih sekarang ni, dan ramai orang putih masuk Islam sebab tidak ada toleransi dalam agama mereka ni. Dalam agama tegas ni Islam dalam beragama. Waktu ulama ingatkan kepada kita, dia pernah cerita, dia kata, ada seorang ulama, dia kata, aku melihat sekarang ni ramai orang-orang barat yang sedang menaiki bahtera Islam. Ramai orang-orang barat di London, kita pernah dengar berapa puluh gereja yang telah ditukarkan jadi masjid di London, di Rusia. Baru banyak, ramai orang sekarang ni, orang yang bukan Islam ataupun orang barat yang dah masuk dalam kapal Islam. Tapi yang lebih sedih lagi, ramai orang Islam yang masuk kepada kapal barat. Pemikirannya, kita katakan perbuatannya, keyakinan dia ikut pada kapal barat, sedangkan kapal barat itu sedang ingin tenggelam. Sebab tu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, bila kita tak kita sendiri, Nabi kata, kita sendiri tak pertahankan Islam, tak pertahankan janji Allah, menyalahi janji Allah dan ajaran Rasulullah, maka kita akan dijajah oleh musuh mereka daripada agama yang lain. Macam sekarang, hari ni timbul pula hari ni sambutan Hari Agama Sedunia. Nampak macam bagus, tapi itu satu jarum untuk yang disebutkan untuk menyamaratakan agama. Sama je, Kristian ke apa ke, Islam ke, sama je. Kita mungkin boleh, tapi sedangkan kita kena faham, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Tapi kalau budak-budak tengok, itu tak apa, lepas ni kita masuk Kristian, sama je Kristian dengan Islam. Nampak jarum. Ni perisma 2-3 hari ni timbul. Tak ada. Menteri Agama dah keluar kenyataan, tak boleh kita buat atau menyambut Hari Agama Sedunia. Sebab kita ada bersangkut paut, benda tu bersangkut paut dengan iman. Macam agama dengan agama ni sama, seolah macam Tuhan dia satu. Tuhan ni macam mana pun dia tetap Allah tu satu. Itu keadaan dia. Tak nak macam tu.
Dan tiada meninggalkan hukum dengan kitab Allah, melainkan akan dijadikan binasa di antara mereka sendiri, iaitu berselisih di antara mereka sendiri yang sampai menyebabkan bahaya. Yang kelima, Nabi kata, dan tiada meninggalkan hukum yang ada dalam kitab Allah. Maksudnya apa ni? Orang Islam tinggalkan hukum Allah, melainkan akan menjadi kebinasaan mereka di antara mereka sendiri. Ada separuh nak ikut Quran, ada separuh tak nak ikut Quran. Ada separuh nak ikut hukum, ada separuh tak nak ikut hukum. Hingga kan bergaduh mereka ni. Gaduh. Mereka ni hingga kan, alah tak apalah, kita kan majmuk dan sebagainya. Sedangkan ada dalam Quran. Penyelesaian ni dah ada dalam Quran. Hukum dalam Quran ni benda tetap, bukan benda spare part. Nak terima, tak nak terima sudah. Semayang, benda tetap. Hukum, kita dah belajar dalam Muta'ah Badrin, benda-benda yang berkaitan dengan fiqah, yang ada dalam taharah, yang ada dalam munakahat, yang ada dalam jenayat, yang ada dalam muamalat. Tu semua ayat hukum, tu semua hadis Nabi SAW yang ada dalam Islam. Benda tu benda tetap, bukan benda spare part. Bagi orang Islam kena faham benda ni. Tapi kalau benda yang tetap ni pun kita nak tegahkan juga, payah. Kita nak bertalagahkan tentang benda yang dah tetap dah, sedangkan ni ada dalam Quran. Kita mungkin tak jumpa telagah tentang benda tak dah ada dah. Kalau kita, sebab tu Nabi katakan 1400 tahun dulu dah Nabi dah sebut, dan tiada meninggalkan hukum yang ada dalam kitab Allah, melainkan akan dijadikan kebinasaan bagi mereka di antara mereka sendiri, iaitu perselisihan di antara mereka akan sampai menyebabkan bahaya. Bila Islam dengan Islam gaduh, habis. Asal dia apa? Seorang nak ikut Islam, seorang tak nak ikut Islam, tu je. Seorang nak fikir akhirat, seorang nak fikir dunia. Habis. Seorang nak ikut hukum, seorang nak ikut jaga perut. Habis. Sebab pokok dia apa? Pokok dia adalah yang disebutkan dengan hukum. Yang adalah, sebab tu Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita rasa kita nak ingin ada sifat takwa kepada Allah SWT, hendaklah kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Berpegang teguh kepada Al-Quran. Macam kita ni hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Contohlah kita jalan malam, kita bawa torchlight. Torchlight ni lampu picit lah. Lampu picit jalan depan ke lampu picit jalan belakang? Mestilah lampu picit jalan depan. Kita jalan belakang dia supaya suluh, nampak lubang lari, nampak titik, kita naik. Begitu juga Quran. Kalau berlaku sesuatu perkara, buka Quran dulu, tengok Quran, apa jadi, apa penyelesaian Al-Quran. Kalau ada Quran, ada torchlight tapi letak belakang, buat apa pakai? Kenapa kita sebagai orang Islam tak nak pakai benda ni? Sampai bergaduh ni. Ini disebutkan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, iaitu perselisihan di antara mereka yang sampai menyebabkan bahaya. Ni Nabi sampai doakan, mudah-mudahan kamu tak dapat, tapi kita dah dapat.
Kita dah diuji. Kalau 5-5 ni dah dapat dah. Pelacuran yang terang-terangan dah dapat. Apa lagi? Curi ukuran dan timbangan dah ada. Menahan wang zakat ada. Sebab takkanlah tak keluar lagi. Bila pejabat agama kata ramai daripada 100% peniaga Islam, hanya yang bayar apa? 45% je umat Islam yang bayar zakat. Yang daftar penyagaan ramai. Yang ada kedai, ada macam-macam penyagaan ramai. Tapi yang bayar zakat tak ada. Ini keadaan. Sama dia tak faham ke, ataupun memang sengaja tak nak bayar. Itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, kamu tidak dapat melapangkan kepada orang dengan hartamu, tetapi lapangkanlah mereka dengan senyuman mukamu dan baik budimu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kita ni tak dapat boleh tolong orang dengan harta kita. Kalau kita bagi pun harta kita banyak mana pun tak dapat membahagiakan orang. Tapi bahagiakanlah hidup kita ni, kawan-kawan kita ni dengan senyum muka dan juga baik budi kita. Baik budi kita, akhlak kita kena jaga. Abdurrahman bin Jubair daripada ayahnya, daripada An-Nas, daripada As-Sam'an bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, saya tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbezaan antara kebaikan dan dosa. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat itu ialah baik budi perketi, dan dosa itu perbuatan yang menimbulkan ragu dalam hati, iaitu perasaan, dan kamu akan takut diketahui orang. Yang namanya taat ialah baik budi berkerti, baik akhlak. Ini namanya taat. Baik dengan Allah, baik dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia. Ni jaga kita dengan jiran, kita dengan adik-beradik, kita dengan semua orang kita kena jaga. Begitu juga kita dengan Allah SWT kita kena jaga. Tapi bila yang disebutkan dosa, iaitu perbuatan yang menimbulkan ragu dalam hati, betul tak betul, salah tak salah aku buat ni, tanya pula tu, ragu ni dalam hati. Dan kita, yang namanya dosa, kita akan rasa khawatir kalau diketahui orang. Buat zina, takut kalau orang tahu ni. Ambil rasuah, takut kalau orang tahu ni. Kalau bos tahu ni, mati kita. Kita akan rasa ragu, kita akan rasa khawatir, takut akan diketahui orang. Tu beza antara ibadat ataupun taat dan juga dosa. InsyaAllah nanti kita akan sambung hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan baik budi tadi. Marilah kita sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila studil firdausi akhla wala aqwa ala daril jahim.
Allah hab li taubatan wafi dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Tuhanku, aku tidak layak masuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api neraka. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك. Yang baik itu kepada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampun dan maaf, kurang salah dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih kafarah wa salat asr. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.